Datuk Yang di-Pertua, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk membahaskan bajet 2016. Saya minta ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini untuk membuat keputusan tentang bajet 2016 dengan mengikut suara hati atau vote according to your conscience dan menolak bajet 2016. Sebabnya pertama ialah prinsip asas sistem Westminster kerajaan dan satu keperluan yang nyata dalam perlembagaan kita bahawa Perdana Menteri perlu ada sokongan majoriti dalam Dewan Rakyat. Dua unsur tidak percaya telah dikemukakan. Satu daripada Yang Berhormat dari Petaling Jaya Selatan terbenam di bawah kertas perintah perkara 27 daripada 30. Ini tidak ada peluang untuk dibahas. Usul yang kedua daripada Ketua Pembangkang Tan Sri Speaker telah meminta Ketua Pembangkang untuk memaklumkan kepada beliau ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang menyokong usul tidak percaya sebelum Ketua Speaker akan memberikan keputusan sama ada usul itu dapat dibahas. Tan Sri Speaker telah selalunya berkata hasrat dia untuk mengadakan Parlimen First World, tetapi amalan yang telah dinyatakan tidak diamalkan dalam Parlimen Dunia yang ketiga, kerana kita tahu asasnya bahawa bila ada usul tidak terpercaya ada priority diberi. Jika menegur keputusan speaker, dia mesti buat dalam bentuk usul berasingan yang hormat. Ya, saya memberikan penjelasan bahawa kalau kita mengikut Parliamentary Practice Scheme ni, bila usul dibawakan, speaker akan memanggil kerajaan of the day untuk menetapkan satu tarikh untuk membahaskan. Dan saya harap ini dapat dibuat kerana nampaknya ini adalah hari terakhir. Selepas ini dasar akan keputusan akan diambil, dan kalau tidak dapat membahas usul tidak percaya, kita mengadakan satu situasi bahawa kita tidak tahu dengan pemastinya sama ada Yang Berhormat Pekan ada sokongan majoriti. Kalau tidak, bagaimana kerajaan ini dapat mengutip cukai daripada rakyat atau membelanjakan RM1 daripada wang rakyat dan pembayar-pembayar cukai. Sebab itu penting ahli-ahli Dewan di sini memberikan satu perhatian kepada perkara ini. Kedua ialah tentang krisis keyakinan terhadap kepimpinan. Tindakan yang telah diambil, yang telah diberitahu oleh Yang Berhormat Sungai Petani dalam hujannya, fakta-fakta terperinci tentang pemecatan peguam negara yang baru memansuhkan Special Task Force, pengarah dan pegawai yang terlibat dalam siasatan ditukar jawatan kepada pejabat yang belum diwujud lagi, penyiasat SPR mereka sendiri disiasat oleh pihak polis. PAC yang menjalankan siasatan tidak dapat menjalankan kerana 4 ahli telah menaikkan pangkat. Semua ini memberikan satu gambaran kepada rakyat, kepada pelabur asing, kepada pelabur tempatan, bahawa nampaknya there is everything to hide.
Dan ini memberikan satu perkara yang tidak sihat kepada ekonomi kita. Sama juga kalau kita melihat di dalam bajet, ada kekurangan dan kelemahan. Tidak ada full and frank disclosure. Contohnya ialah rakyat telah menanti-nanti Yang Berhormat Pekan dalam ucapan bajet untuk memberikan satu penjelasan yang lengkap tentang 1MDB, tentang 2.6 bilion dalam akaun persendirian, tetapi malangnya tidak dibuat. Juga kalau kita melihat di dalam bajet, kita mendapat bahawa kerajaan telah menggunakan mekanisme off-budget financing. PAC dalam laporan mengenai pembinaan PFI mendapat bahawa PFI telah digunakan untuk meminjam 27 bilion untuk membiayai projek-projek dan aktiviti-aktiviti. Walaupun projek-projek telah dikenal pasti sebagai sebahagian daripada rancangan Malaysia ke-10, perbelanjaan yang dibiayai oleh PFI tidak dibentangkan di Parlimen. PAC mendapat program sebagai suatu pinjaman kerajaan off budget. Perbelanjaan off budget menimbulkan keraguan mengenai integriti angka-angka yang dihasilkan dalam bajet dan tidak memberikan gambaran yang betul tentang status kewangan, liability, luar jangka, contingent liability dan perkiraan defisit. PAC telah mensyorkan bahawa semua pelanjangan off budget telah dilaporkan kepada Parlimen, tetapi kita melihat bajet 2016 masih tidak membuat demikian. Satu perkara lagi ialah tentang jumlah contingent liability sebenarnya. Kita tahu selain daripada surat jaminan, ada letter of comfort dan surat-surat berbentuk sokongan, financial support kepada pinjaman yang dibuat oleh badan-badan berkanun atau syarikat berkaitan kerajaan, GLC. Dr. Speaker, kita membahas sampai lewat malam tentang belanjaan 500 bonus kepada pegawai. Tetapi pinjaman berbilion-bilion yang diambil oleh GLC, kita tidak tahu. Sehingga mereka mungkin membayar dan kita tidak ada pilihan lain di dalam Dewan ini untuk meneruskan pembayaran seperti yang dibayar kepada pewajar, kepada PKFZ, dan hari ini kemungkinan besar satu jumlah yang begitu besar 42 bilion untuk 1MDB. Sebab itu saya meminta Menteri memberikan maklumat yang penuh selain daripada jaminan, apanya letter of comfort, letter of support yang telah diberikan untuk pinjaman GLC. Kalau kita melihat Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan untuk tahun 2014, kita mendapat jumlah jaminan kepada GLC ialah 850 bilion, 850 bilion. Ini ketara bahawa kalau kita mengambil letter of comfort, jumlah contingent liability ada lebih daripada 55% KDNK. Sebab ketiga ialah tentang gunakan kuasa dan kehancuran institusi. Kita melihat tentang kebebasan badan kehakiman yang telah dimusnah pada zaman yang dulu, dan Yang Berhormat Abdul Rahman Abdawi sebagai Perdana Menteri hendak memulihkan dengan mengadakan Akta Suruhanjaya Penghakiman. Tetapi baru-baru ini didedarkan bahawa Hakim Muhammad Hishamuddin Muhammad Yunus telah dicadang oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman untuk menjadi hakim untuk pelantikan
ke Mahkamah Persekutuan untuk tahun 2013, tetapi Perdana Menteri tidak memihak kepada Shaw, dan beliau berkata telah di pass over so many times he has lost count. Dan apa yang jadi dengan penghakiman? Kita melihat tentang kes bekas Yang Berhormat Pematang Tau, dan baru-baru ini Mahkamah telah memberikan keputusan tentang Peaceful Gathering Act yang Mahkamah Rayuan sebelum ini telah berkata itu tidak mengikut perlembagaan. Terima kasih Tuan Sri. Terima kasih kepada sahabat daripada Selayang. Saya nak tanya kepada Selayang, semasa perbahasan tahun terlepas berkaitan dengan Akta Persaraan Hakim yang dibuat pidaan di sini, saya turut berbahas dan ada menyatakan bahawa ada seorang hakim yang rajin dan nampak dia punya judgemen-judgemen yang banyak membela hak asasi ni tidak dinaikkan pangkat sebab kerana dia dalam keputusan dia pernah membantah tentang ISA, dan saya dicabar oleh masa tu Tuan Speaker supaya sebutkan nama hakim itu. Saya kata saya boleh sebut, tapi saya takut nanti hakim itu disebut dan mungkin tak naik pangkat lagi. Dan terbukti bila ditekan-tekan saya sebut juga, saya kata Hakim Datuk Syambuddin Yunus. Nampaknya selepas saya cakap itu memang terbukti dia tak naik pangkat. Jadi adakah kita ahli parlimen ni kita nak bela orang kat sini yang paling tak boleh, bila kita bela orang jadi mangsa? Apa pandangan YB? Sebenarnya selamatnya lain kali kita tidak boleh sebut nama. Punca selain daripada Badan Perhakiman sekarang ialah cabaran kepada Bank Negara Malaysia yang imej begitu tinggi sebelum ini. Satu dunia bertanya bahawa bagaimana Bank Negara tidak tahu 2.6 bilion telah masuk akaun, bukan saja akaun orang biasa tetapi akaun Perdana Menteri. Dan sekarang Peguam Negara telah membuat keputusan dan satu dunia telah tahu bahawa Bank Negara Malaysia tidak tahu membuat siasatan. Siasatan telah ditolak. Semua ini merosakkan imej institusi kita. Satu sebab yang keempat ialah bahawa kerajaan sekarang nampaknya mengambil tindakan yang begitu kuat. Bila sesiapa tanya tentang 1MDB, penyiasatan, penangkapan, pertahanan, ahli-ahli politik pembangkang, itu sudah biasa. Aktivis, pelajar, ahli-ahli akademik, semua. Dan juga dengan akhbar dan blog-blog. Dan kita juga melihat sekarang mobilisasi berasaskan kaum. Ini semua menimbulkan kebimbangan, keselamatan dan kestabilan. Sebab itu, sebab semua ini, kita melihat bahawa keyakinan pelabur tempatan dan asing telah dimenjejaskan. MIDF Equities melapor pada 3 Ogos 2015 bahawa anggaran aliran keluar sebanyak 11.7 bilion ini melebihi aliran keluar seluruh tahun 2014 iaitu 6.9 bilion. Kita telah melihat nilai ini menjulang. Mereka berkata ini adalah sentimen, tapi ini adalah istilah yang digunakan oleh Fitch Rating dan ahli-ahli ekonomi yang berhimah, tapi maksudnya ialah kekurangan keyakinan kepada apa yang telah berlaku di negara kita. Dan ini akan betul meluruskan, dan akhirnya rakyat yang akan mengalami kesusahan. Mengikut The Malaysian Employers Federation, pada Julai tahun ini 10 orang telah diberhentikan daripada kerja mereka, dan ini akan meningkat
dalam bulan-bulan yang akan datang dengan mengadakan bajet 2016 yang dibentangkan di sini. Masalah yang kita tahu, gaji telah bertakung. Walaupun gaji minima telah dicadangkan, ini tidak dapat menyelesaikan perkara kerana kita tidak mengambilkan penyelesaian dengan cara holistik. Kita hendak tahu bahawa perusahaan-perusahaan tidak akan menaikkan gaji kalau mereka dapat pekerja asing dengan gaji yang rendah. Kita telah lama bergantung kepada pekerja asing kemahiran rendah, dan satu penyelesaian holistik hendak dicari untuk menangani masalah ini. Selayang, boleh minta penjelasan sikit? Saya nak bangkit isu yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat mengenai gaji minima dan pengumuman yang telah dibuat oleh YB Pekan ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Beliau telah mengatakan bahawa pekerja Malaysia akan mendapat peningkatan dalam gaji minima pada Julai 2016. Saya ingin mendapat penjelasan Yang Berhormat sebab sebenarnya mengikut Aktah gaji minima, implementasi untuk pada masa sekarang ialah Januari 2015. So sebenarnya kerajaan mesti backtrack peningkatan itu pada Januari 2015 dan bukan fast forward untuk 19 bulan. Bukankah itu satu cara untuk mentindaskan pekerja bila mereka mengalami masalah begitu besar untuk menampung keluarga dan sebagainya? Minta pendapat. Saya setuju dengan pandangan daripada Yang Berhormat Tuan. Hari ini kita melihat bahawa Federation of Employers telah meminta untuk bertanggung lagi untuk melaksanaan gaji minima. Dan ini semua kalau tidak diambil kira untuk mencari penyelesaian akan terus. Akhirnya pekerja dan rakyat akan mengalami kesesaran dengan kos sara hidup yang begitu tinggi. Satu lagi ialah tentang BIM. Ini adalah satu cara yang sungguh dengan izinnya inadequate, kerana kalau ini dipecahkan kepada bayaran 3 kali tidak dapat menampung kos sara hidup. Dan pengarah eksekutif MIER Zakaria Abdul Rashid telah berkata BIM ini merupakan helikopter rain of money, kerana ini tidak ada hala tujuan dan juga tidak ada multiplier effect. Apa yang kita hendak ada adalah satu reform struktural untuk mengadakan jaringan keselamatan sosial yang lebih lengkap. Oleh yang demikian, saya merayu sekali lagi kepada semua ahli-ahli Dewan yang mulia ini, terutamanya rakan-rakan saya di sebelah kanan, untuk membuka minda di kanan saya, di depan saya, Sebelah kanan membuka minda, membuka mata tentang perkara, buka mata dan lihat laporan Merdeka Center bahawa hari ini hanya 23% mendukung kerajaan. Sokongan orang Melayu telah jatuh ke 31%. Buka minda dan memberikan perhatian kepada kenyataan yang telah dikeluarkan oleh persidangan raja-raja yang tidak dapat membuat sebelum ini, untuk siasatan dijalankan, diselesaikan dan mereka yang terlibat dihukum. Saya juga meminta ahli-ahli Dewan untuk mengingatkan sumpah yang kita telah mengambil, bahawa kita ada tugas dan tanggungjawab untuk memberikan pertimbangan sendiri, to exercise good judgment, bukan mengikut dengan blind loyalty, untuk membuat keputusan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Saya tahu ada yang mengadakan kekangan dan tidak dapat membuat keputusan, tapi saya mengingatkan bahawa
bila ekonomi jatuh menjulang, bila ketua keluarga tanpa bekerja, rakyat susah, mereka akhirnya ada sesuatu dalam tangan, iaitu kuasa mengundi. Mereka akan menggunakan kuasa itu untuk menentang rasuah, menentang penderaan, menentang penindasan, dan rakyat akan mengundi supaya BN akan kalah dan tidak ada kuasa lagi. Dengan ini, saya menolak bajet 2016. Sekian, terima kasih.